Membawa saya kepada poin saya seterusnya. Berkenaan dengan apa tuan-tuan? Berkenaan dengan Kelantan. Ni saya baca ni artikel daripada Harakah Daily. Harakah Daily ni tuan-tuan, saya bukan ambil daripada New Straits Times ke, saya bukan ambil daripada apa orang kata, daripada apa dia panggil, Berita Harian ke, Utusan Malaysia ke, Malaysia Kini ke, tak ada. Saya ambil daripada Harakah Daily. Tuan Ibrahim Tuan Man sewaktu menjadi menteri Menteri Alam Sekitar pada tahun 2020, dilantik pada bulan April. Masa tu saya gelak, saya ingat lagi. Kalau tuan-tuan ingat, ni saya sebelum saya bawa cerita ni lah. Masa dia dilantik sebagai Menteri Alam Sekitar tahun 2020 lah. Masa tu saya buat satu video, saya gelakkan dia. Saya kata pandai ke dia cakap orang putih. Lepas tu ingat tak Didi Chronicles buat satu video kutuk saya? Kan dia balas balik lah. Lepas tu tak lama lepas tu betul apa saya cakap kan? Kan? Dia jadi mewah, apalah mewah dia punya tu. Memang menjadi gelakan dunia lah. Dia memang menjadi gelakan dunia. So, pada bulan September, pada tahun yang sama, apa yang Tuan Ibrahim Tuan Man cakap? Masalah air di Kelantan akan selesai menjelang 2023. By 2023, masalah air di Kelantan ini akan selesai, dia kata. Selesai. Settle. Tak ada lagi masalah. Saya tak ada masalah. Itu yang sekarang ini yang jadi persoalan. Kenapa? Kan? Saya kena search baru dapat. Okey, dia tak. So, saya nak buat apa tadi? So, masalah air di Kelantan. So, dia kata 2023 akan selesai, tuan-tuan. Tapi apa yang berlaku 2023? Adakah selesai? Saya tanya pada orang Kelantan lah, selesai ke tak selesai? Saya kata selesai ni bukan saya kata Kelantan tak ada air. Jangan anggap macam tu. Tapi saya kata selesai ke tidak masalah air di Kelantan sekarang ini? Itu persoalan yang kita nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di Kelantan. Ataupun yang memang orang Kelantan. Tapi ialah tahulah perkembangan di Kelantan. Kan? Dia kata Tuan Ibrahim cakap saja sekarang PH pemerintah. Tak tahulah saya. Tak. Maksudnya dia bukan istilah PH pemerintah sekarang. Sepatutnya pada zaman PH memerintah dah settle. Maksudnya, zaman dia memerintah daripada 2020, tarikh dia bercakap September itu, sampailah November 2022, akan settle benda tu. Sebab menurut laporan lain, Kelantan hanya memerlukan 7 bilion untuk nak selesaikan masalah air Kelantan. Tetapi apa yang Nik Amar kata, tuan-tuan? Yang ni bomba hantar air untuk mandi jenazah. Februari 2023. Dekat Wakaf Baru. Sebab apa? Tong air dia habis. Tak cukup untuk nak mandikan jenazah. Terpaksa bomba hantar air untuk mandi jenazah. Okey. Sebab apa? Kalau kita tengok campur tangan politik punca masalah air Kelantan tak selesai. Dana dari persekutuan tidak disalurkan. Muhammad Amar. Tahun bila ni tuan-tuan? November 25, 2022. Ini bukan 2023. Ini 2022. Nik Amar cakap. Menteri Besar Kelantan cakap bahawa Kelantan di persekutuan tak bagi duit kepada Kelantan, kepada PAS Negeri Kelantan kata bahawa PAS di federal tak bagi duit kepada PAS di negeri Kelantan untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan. Saya ulang. Pada November 2022, Nik Amar menyatakan bahawa campur tangan politik punca masalah air Kelantan tak selesai. Dana dari kerajaan persekutuan tidak disalurkan oleh, kata Dr. Muhammad Amar. Ni saya tunjuk gambar pada tuan-tuan. Jangan kata saya tipu pula. Dalam Isma Web disebut. So, seolah-olah Nik Amar nak bagi tahu apa tuan-tuan? PAS Kelantan nak bagi tahu bahawa sepanjang 2 tahun yang Tuan Ibrahim Tuan Man kata tadi nak bagi bantuan tu, daripada 2020 sampai 2022 ujung, federal tak bagi duit pun dekat Kelantan. So sekarang siapa tipu? Tuan Ibrahim Tuan Man tipu ke? Nik Amar tipu? Siapa tipu? Saya nak tanya tuan-tuan ni. 2020 September 2020, Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Menteri Alam Sekitar pada waktu itu mengatakan bahawa air Kelantan akan selesai pada tahun 2023. Dalam satu laporan lain, 7 bilion boleh digunakan untuk menyelesaikan air di seluruh Kelantan. 7 bilion. Which is not much lah, boleh je sebenarnya.
Sikit-sikit lah, mungkin bukan sekaligus. Dalam tempoh 2 tahun tu mungkin boleh bagi. Tetapi, pada November 2022, Nik Amar kata apa? Pusat tak salurkan dana kepada kerajaan negeri menyebabkan air Kelantan tak boleh selesai. 2020 sampai 2022, yang memerintah PAS. Yang Menteri Alam Sekitarnya PAS. Yang kerajaannya PAS. Yang komplain kerajaan negeri PAS, tuan-tuan. Saya nak tanya pada orang-orang Kelantan ni, rasionalnya kat mana? Dan maklumat terkini, tuan-tuan, rupa-rupanya maklumat terkini, rupa-rupanya saluran 1 dan 2 di Kelantan dan 3, majoriti tak sokong PAS dah. Orang yang duduk kat Kelantan, majoriti dah tak sokong PAS. Yang sokong PAS ni saluran 4 ke atas. Golongan orang muda, orang luar. Yang keluar daripada Kelantan, balik masa hari raya, hari mengundi, lepas tu pergi mengundi. Undi PAS. Tu PAS menang. Saya tunjuk, tuan-tuan, saya tunjuk sendiri. Boleh pergi ke Facebook saya. Tuan-tuan sendiri ni kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man 2020 dalam Harakah Delhi. Air Kelantan akan selesai pada 2023. Tapi IS 2023 Pakatan Harapan yang berkuasa. Macam mana nak selesai? Tak, dia kata garis penamatnya 2023, bukan baru nak start. Faham tak? Garis penamat 2023, bukan baru nak start. Maksudnya daripada September dia mengucapkan, Tuan Ibrahim Tuan Man ucap tu, sepatutnya dia buat kerja sepanjang 2 tahun tu untuk selesaikan. Tapi PKP is, tuan-tuan, darurat. Ingat tak darurat? 92.5 bilion. Takkanlah 7 bilion tak boleh bagi. Tempatan banjir pun dapat 4 bilion. Darurat. Darurat kau orang boleh buat sesuka hati. Kan? So, apa buktinya kat situ, tuan-tuan? Sama ada orang PAS ni tak bijak, atau dia tak kisah pun, ataupun mereka nak mengekalkan rakyat Kelantan ini sentiasa bergantung kepada PAS. Sebab itu ada kenapa ada pimpinan pembangkang kata kita tak boleh buang orang-orang miskin ni. Kita tak boleh buang. Sebab mereka perlu orang miskin. Bila tak ada orang miskin, tuan-tuan, kemiskinan ini antara lain menyebabkan education merudum. Kemiskinan ini menyebabkan rakyat akan sentiasa meminta-minta kepada pemerintah. Tetapi bila rakyat sudah independen, dia dah kurang miskin. Dia tak kaya sangat, tapi kurang miskin. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Dia tak rasa lagi nak bergantung kepada kerajaan. So, dia dah boleh mengkritik kerajaan. Sebelum ini, saya tahu ramai di kalangan kita ni takut. Nak kritik kerajaan itu takut. Kerajaan sebelum ini, kerajaan sekarang ni, kita takut. Kerajaan negeri, kerajaan federal, kita takut. Tak payah takut, saya kata. Tak apalah, bukan semua orang berani. Kan? Bukan semua orang berani, tak apa. Kritik. Kalau saya tak setuju, saya kritik. Kan? Tapi dalam masa yang sama, kita kata kritikan tu kenalah yang membina. Bukan kritikan yang tiba-tiba cerita pasal bawa telur macam Wika Siong tu. Masuk-masuk bawa telur. Tapi penyelesaian tak ada. Mat Sabu kata, import telur daripada India itu adalah temporary measures. Kaedah sementara menyelesaikan masalah shortage telur yang kurang di pasaran sewaktu PN memerintah. Bila PN memerintah, Perikatan Nasional Walargon dan juga Walaon memerintah, mereka tak menyelesaikan masalah telur. Bila Pakatan Harapan take over, bila dia tengok terdapat kekosongan, kelompangan, permintaan telur tinggi, supply telur kurang. So, nak menstabilkan harga telur yang mengambil masa 6 bulan. 6 months, Jangan ingat telur tu ke hari ni ayam tu datang, esok bertelur. Bertelur tu boleh pakai. Tak, dia ada dia punya supply chain dia. So, nak menyelesaikan masalah itu 6 bulan. Jadi, dalam tempoh 6 bulan, kita takkan nak biar rakyat macam tu je. So, kena cara macam mana? Kenalah import dahulu. Itu penyelesaian sementara. Tak tahu Wika Siong faham ke tidak. Cakap Melayu dia deras juga. Tapi bila bab itu dia tak faham. Dia nak jadi pembangkang, saya rasa baik dia letak jawatan je lah, duduk kat sebelah. Kan senang. Kan? Apa kata MCA? Declare keluar daripada Barisan Nasional. End block. Tak jatuh dia, tak jatuh kursi.
Kalau MCA declare keluar daripada Barisan Nasional, tak jatuh kursi. Betul? Jadi membangkang. Senang. Senang cerita macam tu. Sebab itu saya kata, kita sebagai pemimpin kena tengok daripada pandangan mata burung. Bukan lihat daripada pandangan bawah tempurung. Bak kata lirik dalam lagu, tanya sama itu Hud-Hud M. Nasir. Faham tak faham? Faham ke faham? Tak faham ke tak faham? Yang mana satu? Aduh, lapar lah pula perut ni. Jadi daripada situ kita tahu tuan-tuan. Saya tunjuk tadi kan, Kelantan sendiri pun habis penyelesaian ni macam mana? Kita nak kata macam mana tuan-tuan? Orang negeri Kelantan dah tolak dah. Tetapi kalau orang yang duduk luar, yang tak duduk dalam Kelantan, duduk luar, balik undi lagi pas, yang itu tak boleh kata apalah. Itu rakyat Kelantan sendiri kena fikirlah. Rakyat Kelantan sendiri kena fikir.